بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sembahyang maghrib berjemaah di masjid, dan juga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya kita himpun di majlis yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu yang dilingkungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, seperti biasa, sesi bulanan pengajian hadis kitab Mishkatul Masabih, kita akan sambung hadis yang ke-30 di muka surat ikut buku ni, kitab ni 237. Wa an Abi Umamah. Tajuknya hadis ni, maksud hadis ni apakah yang dikatakan kesempurnaan iman? Tanda orang yang sempurna iman ni macam mana kita mau faham melalui hadis ni. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillahi wa abghadha lillah, sesiapa yang mencintai kerana Allah dan juga membenci kerana Allah. Menyukai, mencintai, membenci dan sebagainya sesama muslimin hanya semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai ataupun menyukai sesama saudara muslimin, tidak ada di situ kepentingan diri dan apa-apa tujuan duniawi dan sebagainya, tidak ada. Membenci seseorang pun kerana orang tu tidak turut, tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak kata tidak ada apa-apa kepentingan dunia dan sebagainya. Jadi kalaulah seseorang mempunyai sifat menyukai terhadap orang lain ataupun membenci terhadap orang lain semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk campur niat lain, itu tandanya orang tu dah sempurna iman. Begitu juga wa'ata lillahi wa mana'a lillahi, dan memberi untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, membelanja, memberi, membantu, berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah, khairat dan sebagainya. Semua perbelanjaan yang dia beri itu hanya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu cari nama, tidak mahu cari puji-pujian daripada manusia. Wa'ata lillahi wa mana'a lillah, dan menegah, menahan juga, menahan tidak memberi dan sebagainya. Itu melihat perbelanjaan kita akan salur pergi kepada maksiat dan sebagainya, kita menahan diri daripada perbelanjaan dan sebagainya. Itu juga semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apa kepentingan di situ. Faqad istakmalal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat-sifat sedemikian itu dikatakan orang itu telah pun sempurna iman dia. Jadi boleh kita semak balik diri sendiri, iman kita ni sempurna ataupun tidak. Iman kita ada tapi sempurna ataupun tidak,
iman kita dah sampai tahap yang disukai Allah Subhanahu wa taala ataupun masih lagi ada pada tahap rendah. Jadi kita boleh sukat dengan keikhlasan kita, apa sahaja yang kita buat, gerak-gerik kita daripada buka mata sampai tutup mata habis hari ini, apa yang kita buat, kesemua urusan kita ni untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala ataupun mau cari kepentingan diri ataupun mau cari nama, mau cari puji-pujian daripada orang ramai, dan gerak-gerik kita ni semua ada kepentingan diri dan sebagainya ataupun tidak, kita semak balik diri kita sendiri, keikhlasan kita ni tahap mana dengan gerak-gerik kita, sama ada kita buat kebaikan ataupun kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua tu hanya semata-mata mencari keridaan Allah ataupun mencari nama. Kita semak balik diri kita sendiri, kalau dah bersih daripada kesemua riya, takabur dan sebagainya, kesemua gerak-gerik kita menuju kepada mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, itulah baru kita boleh anggap iman kita ni dah ke arah kesempurnaan. Kalau tidak, iman kita masih tidak sempurna lagi, perlu kita usaha supaya iman kita ni sampai tahap sempurna, tahap tertinggi. Wa'an Abi Zarrin hadis yang ke-32, maksudnya apakah yang dimasukkan dengan amal yang dimaksudkan dengan amal yang paling afdal. Wa'an Abi Zarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling afdal, afdal maksudnya ay aksaru sawaban indallah, banyak pahala di sisi Allah. Amalan satu-satu amalan bila disebut afdal, maksudnya amalan tu akan dapat, bila kita buat amalan tu kita akan dapat banyak pahala berbanding dengan amalan yang lain. Contoh seperti kita sembahyang di rumah ada pahala juga, sembahyang di masjid pahala dia lebih afdal daripada kita sembahyang di rumah. Apa maksud afdal di situ? Maksudnya aksaru sawaban indallah, lebih banyak pahala di sisi Allah. Maknanya sembahyang berjemaah di masjid ni berbanding kita sembahyang keseorangan di rumah, sembahyang di masjid ni lebih banyak pahala. Itulah dikatakan istilah afdal tu. Jadi bila disebut amalan paling afdal, maksudnya di antara amalan-amalan yang ada banyak mempunyai pahala, dalam tu ada sesetengah amalan ni dianggap lebih banyak pahala berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Afdalul amal ni dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu banyak, ada salah satu daripadanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintai sesuatu kerana Allah dan juga membenci seseorang kerana Allah. Maksudnya sama lebih kurang dengan maksud hadis tadi. Hadis yang ke-33, siapakah mukmin yang sebenar? Maksudnya dalam hadis kita akan baca ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyatakan sifat-sifat orang Islam yang sempurna, orang mukmin yang sempurna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu
alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, maksudnya al-muslimul kamilu, muslim yang sempurna ialah man salimal muslimun, orang yang mana orang-orang Islam yang ramai selamat sejahtera daripada lidahnya dan daripada tangannya. Orang Islam tidak menyakiti hati orang lain melalui lidah, tidak mengumpat, tidak mencaci maki, tidak membuka keaiban orang lain, tidak membawa fitnah melalui lidah. Jadi maksudnya orang Islam yang ramai selamat daripada lidah dia, itu tanda orang tu sempurna iman. Begitu juga tangan seseorang Islam tidak menyakiti orang lain, tidak pukul, tidak cubit dan sebagainya. Dia tidak menyakiti, tidak menyusahkan tubuh badan orang Islam yang lain. Jadi orang Islam yang mampu jaga lidah dia dan tangan dia, orang Islam seperti itulah dikatakan orang Islam yang sempurna. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulukan sebutan lidah dulu pada tangan. Maksudnya orang-orang Islam selamat sejahtera daripada menyakiti seseorang, lidah seseorang dan juga tangan seseorang. Dalam sabdaan tu susunan dalam sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lidah dulu, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tangan. Di situ muhaddisin kata ada hikmah daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, iaitu menyusahkan muslimin ataupun menyusahkan manusia dengan lidah ni lebih mudah, lebih menyakitkan daripada menyusahkan dengan tangan. Maksudnya kita mau menyakiti, menyusahkan dengan lidah kepada orang lain melalui kita mengumpat, mencaci maki ni mudah. Mau bergerak lidah kita ni mudah, lebih mudah berbanding dengan kita mau pukul seseorang. Kita mau pukul orang ni lambat sikit. Kita tidak mudah nak menampak orang, mau tumbuk sama orang. Tapi kita mau caci, mau maki, mau cakap huluh ataupun mau mengumpat, ataupun mau acung, mau bagi dua orang jadi balah, itu semua ni mudah. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lidah dulu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan daripada susunan tu, dahulukan lidah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau umat dia ni jaga lidah lebih daripada tangan. Menyusahkan orang lain melalui lidah ni lebih perlu jaga berbanding dengan menyusahkan orang lain dengan tangan. Dalam satu riwayat lain, mungkin bulan lepas kita dah baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dia ajar kepada sahabat-sahabat supaya menjaga amalan-amalan, ibadat-ibadat, akhir sekalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bagi tahu beberapa jenis amalan-amalan yang untuk mudah masukkan syurga dan jauhi daripada neraka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memberitahu beberapa jenis amalan, penutupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya menjaga lidah. Bila tidak jaga lidah, amalan-amalan yang kebaikan yang banyak kita dah buat ni akan jadi sia-sia. Dia akan potong habis semua kebajikan-kebaikan kita buat. Bila kita menyakiti seseorang, mengumpat, mencagainya, menyakiti hati orang, hari kiamat nanti di Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa taala akan diselesaikan semua kes tu. Jadi ketika tu kita perlu bayar dengan amal kebaikan kita, kebajikan kita kepada orang sampai dia puas hati selesai kes dengan dia. Kalau tidak, dosa-dosa orang tu kita kena ambil pikul. Jadi amalan-amalan kebaikan kita
mudah hilang dengan sebab tidak menjaga lidah kita. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita jaga lidah lebih daripada tangan. Orang mampu jaga lidah sendiri dan tangan sendiri tidak menyakitkan orang lain, itulah orang Islam yang sempurna. Jadi untuk jaga lidah kita daripada tidak menyakiti hati orang lain, kita sentiasa latih lidah kita supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita basah dengan zikrullah, lidah kita sibuk menyebut nama Allah, zikrullah. Jadi susah sikit kita mau guna lidah kita untuk perbuatan perkataan-perkataan yang tidak baik itu. Jadi dengan menjaga zikrullah kita boleh kawal lidah kita dan juga akan dapat kontrol tangan kita juga. Wal mu'minu wal mu'minul kamil, mukmin yang sempurna iaitu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin yang sempurna iaitu orang ramai aman tenteram daripadanya di atas darah mereka, yang maksudnya nyawa mereka dan harta benda mereka. Jadi orang menjaga diri, tidak bunuh orang lain, tidak menyakitkan orang lain, dan juga tidak mencuri, tidak merampas harta orang lain. Maknanya nyawa orang ramai selamat daripada dia, dan juga harta orang ramai selamat daripada orang tu. Orang seperti itu, orang memberi aman kepada nyawa orang ramai dan juga harta benda orang ramai. Orang seperti itu dianggap orang mukmin sempurna. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa zada al-Baihaqi fi Syu'abil Imani. Riwayat tadi diriwayat oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i. Imam Baihaqi tambahkan dalam kitab Syu'abul Iman bi riwayati Fadalata, melalui riwayat daripada rawi Fadalah. Di situ ada tambahan wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid biasa kita dengar mujahid fi sabilillah, orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Darajat dia, martabat dia begitu tinggi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujahid wal mujahidul haqiqi, mujahid sebenar ni orang yang bermujahadah, menekan nafsu dalam segi taat Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita, hati kita mau bebas, tidak mau turut perintah Allah. Kita menekan tekan hati kita, nafsu kita bagi tunduk pada taat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita melatih diri supaya kita sentiasa melazimi dalam taat Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah, segala-gala kita kurbankan dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Itulah mujahid sebenar. Dan begitu juga dalam tambahan Sunan Baihaqi itu ada lagi satu potongan hadis, wal muhajiru man hajaral khataya waz zunuba. Muhajir hakiki, muhajir sebenar. Muhajir ni kita faham zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang berpindah daripada Mekah ke Madinah mau selamat iman diri daripada gangguan orang kafir musyrikin, tinggal harta benda, anak isteri, bawa diri lari pergi ke Mekah, Madinah ambil perlindungan di Madinah. Kita faham itu hijrah memang pun betul, itu hijrah di zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW berhijrah, sahabat-sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah ni, hukum hijrah ni wajib ke atas sahabat-sahabat tu. Maksudnya
mereka mesti tinggalkan Mekah berhijrah ke Madinah. Jadi ramai sahabat-sahabat yang mampu mereka berhijrah ke Madinah, ada yang tidak mampu disebabkan orang kafir musyrik mereka sentiasa pantau, sentiasa kawal supaya kaum muslimin mukminin tidak dapat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada sesetengah mereka tidak dapat berhijrah dan terus kekal di Mekah, begitu pun ada. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dah pun hijrah pergi sampai di Madinah, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni, wal muhajiru man hajara al khataya wal dzunub. Dalam riwayat lain, wal muhajiru man hajara ma nahallah. Muhajir sebenar iaitu orang yang mampu meninggalkan larangan Allah, dosa-dosa, itulah muhajir yang sebenar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, potongan hadis ni ada sebabnya, iaitu sahabat-sahabat seperti sedia maklum, mereka mau tinggal Mekah, mau hijrah ke Madinah ni bukan mudah, bukan senang. Dalam keadaan tekanan begitu kuat daripada kaum kufar musyrikin, dan juga mau tinggal anak isteri mereka mau hijrah pergi ke Madinah ni bukan satu amalan yang senang, mudah dilakukan. Lagipun ketika tu wajib mereka hijrah ke Madinah. Jadi bila sahabat-sahabat dalam keadaan susah payah begitu, mereka mampu keluar daripada Mekah sampai Madinah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang sahabat-sahabat ni, setelah mereka dapat selesaikan ataupun dapat tunaikan tanggungjawab yang menjadi fardu wajib ke atas mereka, mereka akan ringan-ringan dalam hukum ahkam yang lain. Dan disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kebimbangan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan sahabat-sahabat, wal muhajiru man hajara ma nahallah. Muhajir sebenar ni bukan daripada hijrah mai daripada Mekah ke Madinah. Muhajir sebenar ni orang yang mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah muhajir sebenar. Jadi ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ni wa an Anas qala riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata, qallama khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala, jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyebut perkataan ini, iaitu la imana liman la amanata lahu, tidak beriman, tidak ada iman bagi mereka yang tidak mempunyai amanah, wala dina liman la ahda lahu, dan juga tidak ada agama bagi mereka yang tidak menepati janji. Jadi ada dua potongan hadis, satu berkenaan dengan iman, yang kedua berkenaan agama. Jadi orang tidak menjaga amanah, sentiasa menyukai mengkhianati orang lain, mengkhianati harta benda orang lain, orang itu berdasarkan zahir hadis ni tidak ada iman. Dan begitu juga orang tidak menepati janji, tidak ada agama. Tapi hadis-hadis ini kita tidak boleh faham dengan makna zahir begitu. Jangan kita jumpa orang khianah kita, kita pun kata mu ni tidak ada iman. Bila tidak ada iman, kita sambung lagi kata mu ni kafir dah. Sudah. Jangan begitu. Lepas tu orang tanya, kenapa kau kata begitu? Kita baca hadis pula, la imana liman la amanata lahu, ada hadis. Jangan begitu. Jadi kita mau faham dulu betul-betul apa maksud Rasulullah SAW bersabda di sini,
Jadi la di sini, la imana, tidak iman, itu la maksud di sini la linafil kamal, la menafikan kesempurnaan sesuatu. Bila kata la imana, maksudnya tidak sempurna iman. Tidak ada iman, bukan menafikan terus iman tu, menafikan kesempurnaan iman. Jadi orang tidak mempunyai amanah, khianah ni, dia tidak sempurna iman. Kalau sempurna iman, dia tidak akan bawa sifat seperti itu. Rasulullah bagi peringatan daripada hadis ni supaya kita menjaga amanah dan juga menepati janji. Dengan itulah kita akan dapat menyempurnakan iman kita dan juga menyempurnakan agama kita. Jadi kita mau tengok seseorang sempurna ataupun iman, agama, boleh tengok tanda-tanda begitu, tapi jangan kita hukum untuk kita cam saja. Boleh cam orang tu kalau suka khianah, tidak menjaga amanah, maknanya orang tu masih tidak sempurna lagi iman. Apa kita mau tidak macam tu, kita tolong doa untuk dia supaya orang tu dapat sempurnakan iman, supaya dia dapat menjaga amanah, dan kita juga Allah beri taufik supaya kita dapat jaga amanah dan juga menepati janji dan sebagainya, minta di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan juga untuk orang lain. Hadis yang ke-36, Al-Faslus Salis, fasal ketiga. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ubadah kata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harrama Allahu alaihi an-nar. Sesiapa bersaksi ataupun mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, maka Allah akan mengharamkan ke atasnya api neraka. Api maksud di sini ialah neraka orang kafir. Maknanya orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka orang kafir. Neraka ada banyak bahagian, ada 7 jenis neraka. Ada neraka akan dimasukkan orang mukmin, orang Islam yang dosa. Ada neraka berat, di situ kuat siksaan disediakan untuk orang kafir. Jadi maksud dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mengucap dua kalimah syahadah tidak akan masuk neraka. Maksudnya akan dibebaskan daripada neraka orang kafir kalau dia tu setelah mengucap dua kalimah syahadah tidak sembahyang, buat dosa-dosa besar, tidak puasa, maksudnya tidak menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala dan melakukan larangan-larangan Allah, yang suruh tidak buat, yang larang buat. Kalau macam tu, yang suruh tak buat, yang larang suka buat. Kalau macam tu, mau pergi mana? Dia akan diterima siksaan di dalam neraka dulu. Jadi neraka ketika dia masuk tu tidak neraka orang kafir. Maknanya tidak tepat begitu pedis siksaan, tidak tepat seperti itu. Kemudian dia akan keluar daripada neraka, dia akan dibebaskan daripada neraka dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Ataupun maksud yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tu diharamkan atas dia api neraka. Contohnya orang tu mengucap dua kalimah syahadah daripada keadaan kafir, dia dah jadi muslim, kemudian
dia tidak sempat lagi buat amal ibadat dan juga tidak sempat buat dosa apa-apa, tiba-tiba dia meninggal dunia. Kalau begitu maknanya dia tidak akan masuk neraka terus, dia akan masuk syurga. Ataupun orang mukmin muslim yang ada dosa tapi iman dia masih elok, Allah Subhanahu wa taala Maha pemurah. Kalau dia mau ampun orang mukmin tu, muslim tu daripada dosa-dosa dia, dah ada dalam hadis-hadis ada sebut kalau anak cucu Nabi Adam bawa dosa-dosa sepenuh bumi, rahmat aku ada juga sepenuh bumi, boleh ampun dosa-dosa anak cucu Nabi Adam tu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala hantar kepada dunia. Melalui satu rahmat itulah kita ada kasih sayang di antara sesama manusia, sesama binatang dan sebagainya. Masih lagi Allah simpan 99 lagi rahmat untuk ampun orang-orang mukmin muslim di akhirat nanti. Jadi orang dah berucap dua kalimah syahadah, walaupun dia buat dosa, kalaulah rahmat Allah Subhanahu wa taala mencari alasan untuk ampun dia, kemudian Allah ampunkan dosa-dosa dia, masukkan syurga, kalau begitu dia terlepas juga daripada masuk api neraka, dia akan masuk syurga. Jadi yang penting bagi kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita terlalu harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berani pula kita buat dosa. Jangan begitu. Jadi kita kena seimbang di antara mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Orang mempunyai sifat di antara dua tu, maksudnya di antara harap dan di antara takut. Harap rahmat Allah, takut azab Allah. Orang tu ada di antara dua keadaan tu, orang itulah dikatakan sempurna iman. Jadi kita perlu bawa diri ke arah tu. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Riwayat daripada Sayyidina Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mati dalam keadaan dia tu yakin bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maksudnya mati dalam keadaan beriman, khatimah dia ada baik, kesudahan dia baik. Jadi orang seperti itu akan masuk syurga. Jadi yang pentingnya bagi kita mati dalam keadaan yang baik, khatimah bil khair, kesudahan kita dalam baik. Dalam riwayat-riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan seseorang itu akan diambil kira, akan dibuat keputusan dengan kesudahan terakhir. Jadi sebab tu kita tak boleh buat keputusan apa-apa untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kita tengok seseorang nampak warak, kita kata dia ni masuk syurga. Nampak orang Islam duk minum arak, kita kata dia ni lah neraka duk tunggu dia. Jangan kita buat keputusan dengan cara seperti itu. Kita belum tahu lagi kesudahan seseorang tu macam mana. Allah Subhanahu wa taala dah pun tentukan kesudahan setiap orang. Kalau orang tu dah ditentukan sebagai ahli syurga, walaupun kehidupan dia dalam keadaan kufur, buat maksiat, dosa dan sebagainya, akhirnya hampir-hampir dia mati, Allah Subhanahu wa taala ubah haluan dia, dia beriman, taubat daripada dosa-dosa dia, dia mati dalam keadaan baik, akhirnya dia masuk syurga. Orang dah ditentukan untuk masuk neraka,
walaupun sepanjang hayat dia nampak elok semayang, pergi haji tiap-tiap tahun, umrah setahun 2 kali contoh, nampak dia ni wara', tapi Allah dah tentu orang tu akan masuk neraka. Tiba-tiba hampir mati ni, boleh jadi dia melakukan amalan-amalan kufur, tiba-tiba jadi kafir, ataupun buat maksiat, dia mati dalam keadaan tu, akhirnya dia akan masuk neraka. Jadi sebab tu kita tidak tahu kesudahan diri kita sendiri dan kesudahan siapa-siapa, kita tidak tahu akan pergi ke mana. Jadi sebab tu kita jangan buat putusan apa-apa terhadap sesiapa. Tengok zahir seseorang, kita buat putusan itu salah. Cuma kita boleh anggap baik. Orang tu nampak semayang, puasa bagus, bang haji ni tak turun daripada masjid, selalu duduk semayang, baca Quran, Masya Allah dia ni baik, kita sangka baik. Jumpa orang-orang buat maksiat, kita kesian mereka, nasihat supaya mereka jadi baik, supaya mereka tinggalkan maksiat-maksiat mereka. Jangan kita benci dengan orang Islam, kita benci dengan maksiat yang dia lakukan itu wajib. Jangan kita benci dengan yang buat maksiat tu. Itu yang penting bagi kita. Jadi maksudnya kesudahan seseorang dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Azan dulu. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن اللهم رب هذه الدعوة والصلاة آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا إنك لا تخلف InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Hadis yang ke-38. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان
riwayat daripada Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang mewajibkan. Bila Rasulullah SAW bersabda begitu, qala rajulun, seorang lelaki, yakni seorang sahabat tidak diketahui nama, dia kata, dia tanya, ya Rasulullah, mal mujibatani, apakah dua perkara yang menjadi wajib tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagai memberi faham kepada sahabat yang tanya tu, man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nara, sesiapa meninggal dunia dalam keadaan dia bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu, dia tu wajib masuk neraka. Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannata, dan sesiapa mati dalam keadaan tidak syirik dengan Allah, wajib dia masuk syurga. Jadi itulah dua perkara yang mewajibkan, tapi itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk hamba-hamba, tapi itu perkara tidak wajib ke atas Allah. Tidak kata mesti Allah Subhanahu wa taala orang mati dalam keadaan tidak syirik itu nak masuk syurga. Kalau dia masuk dalam neraka pun kita tak boleh buat apa, kuasa dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam syurga, itu adalah kurnia daripada Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan kita ke dalam neraka, itu adalah keadilan daripada Allah. Allah Maha Adil, dia dah janji orang yang beriman dengan Allah, dengan dia akan masukkan syurga. Dalam syurga, orang yang tidak beriman dengan dia akan masukkan ke dalam neraka. Itu dah ada peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga, itu merupakan kurnia daripada Allah. Bukannya kita layak masuk syurga dengan amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mata sebelah ni pun tidak padan lagi. Kalau banding ibadat dengan dosa, dosa banyak, ibadat kurang. Kalau ibadat banyak, dosa tak ada pun, ibadat kita tidak mampu lagi membayar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dengan amalan-amalan kita nak masuk syurga, kiranya tidak ada harapan bagi kita. Yang kita boleh masuk syurga ni, itu kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat lepas daripada neraka, itu adalah keadilan. Kalau Allah bagi azab kepada orang buat dosa, orang tidak beriman dengan dia, dan tidak masukkan ke dalam syurga, itu bukan Allah Subhanahu wa taala zalim kepada hamba dia, itu adalah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta, sentiasa minta di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ni tergolong dalam golongan-golongan yang tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita dapat masuk syurga dan lepas daripada siksaan api neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata, kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk dikelilingi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin, bersama dengan kami ketika itu dalam kumpulan tu ada Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari
hadapan kami, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bangun, dah tinggal majlis tu, dah pun keluar daripada situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu lama masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kembali mai. Jadi sahabat-sahabat ketika itu bimbang, wa khashina an yuqtata'a dunana. Kami bimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang tanpa kawalan kami oleh musuh-musuh Islam. Jadi sahabat-sahabatnya ketika itu dah risau, dah bimbang, wa fazi'na, dan kami geram, takut apa-apa berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumna, maka kami berdiri mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayat lain ada sebut mereka cari di rumah-rumah, di lorong-lorong di Madinah, dan juga di rumah-rumah ummahatul mukminin, cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merata tempat. Akhirnya tidak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, wa kuntu awwala man fazi'a. Aku adalah salah seorang daripada orang pertama yang terlalu bimbang terhadap kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ataitu haitan lil ansari li bani najjari, sehingga aku tiba di sisi kebun kepunyaan Ansar Bani Najjar tu. Jadi mereka cari merata tempat, tidak jumpa Rasulullah SAW. Mereka tahu biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang pergi masuk kebun-kebun untuk tenangkan hati, dan juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sembahyang dalam kebun-kebun tu, tenang di situ, dan nak bagi ada keberkatan dalam kebun-kebun tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya begitu. Jadi Abu Hurairah fikir tak jumpa cari merata tempat ni, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam mana-mana kebun. Dia pun pergi cari dalam kebun kepunyaan Ansar Bani Najjar tu. Fadurtu bihi, aku pusing-pusing cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pusing cari pintu mana nak masuk dalam kebun tu. Hal ajidu lahu baban, dia pusing cari adakah aku peroleh pintu masuk ke dalam kebun tu. Falam ajid, tidak jumpa cari nak masuk pintu ke dalam kebun tu. Fa idza rabi'un, kemudian kelihatan ada rabi' maksudnya rabi'un ay nahrun saghir, sungai kecil, tali air. Yadkhulu fi jawfi ha'itin, sungai kecil tu, tali air tu masuk ke dalam kebun tu. Mungkin tali air, salur air masuk dalam kebun tu. Min bi'ri kharijata, daripada ataupun melalui telaga Kharijah tu. Warabi'u al-jadwalu, rawi kata rabi' maksudnya jadwal, iaitu nahrun saghir, sungai kecil ataupun tali air. Qala, Abu Hurairah kata, fahtafaztu, aku menyorok masuk melalui tali air tu. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku dapatlah masuk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah kata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya Abu Hurairah ke, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah nampak Abu Hurairah masuk mai itu. Nabi pun tanya Abu Hurairah ke, faqultu, maka aku jawab kata, na'am ya saya ya Rasulullah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma sya'nuka, apakah keadaan engkau sampai mai di sini? Qultu, aku kata, saya bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunta baina azharina, sebentar tadi Tuan ada di hadapan kami, bersama dengan kami. Faqumta,
kemudian Tuan bangun pergi, fa'abta'ta alaina, kemudian Tuan lambat tiba balik ke sisi kami, fakhashina an tuqtata'a dunana, kami bimbang diserang musuh tanpa kami, fafazikna, kami semua kumpulan sahabat ni menjadi gerung, risau, fakuntu awwala man fazi'a, sayalah orang pertama teramat-amat risau tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu hadzal ha'ita, kemudian saya datang di sisi kebun ni, fahtafaztu, saya menyorok masuk, kama yahtafizu sa'labu, seperti mana serigala mengkecilkan tubuh badan dia, menyorok masuk melalui tali air itu. Saya masuklah dalam kebun ni, wa haula'i, dan mereka orang ramai masih ada lagi warai di belakang saya ni, mereka juga sama risau tentang kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Aba Hurairah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, wa'atani na'laihi, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada aku sepasang selipar dia. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhab bi na'layya hataini, hendaklah engkau bawa kedua selipar ni, sepasang selipar ni. Kemudian faman laqita min wara'i hadzal ha'it, sesiapa sahaja engkau jumpa di belakang kebun ini, dia tu yashhadu an la ilaha illallah, mengaku la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbuhu, dengan penuh keyakinan hati dia terhadap la ilaha illallah tu, fabashirhu bil jannah, berilah berita gembira kepada dia dengan syurga. Bagi tahu yang mengucap la ilaha illallah tu, engkau akan masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi selipar dia kepada Abu Hurairah. Itu adalah sebagai tanda, sebagai bukti apa yang Rasulullah SAW bersabda, suruh sampaikan kepada orang ramai itu. Kalau Abu Hurairah tidak ada apa-apa bukti begitu, dia pergi cakap dengan sahabat-sahabat lain, orang lain, mungkin orang lain tidak percaya. Jadi disebabkan ada selipar, sepasang selipar, dia boleh buktikan inilah selipar Rasulullah SAW, sahabat-sahabat semua kenal. Jadi Nabi SAW dah bagi selipar ni sebagai tanda, sebagai bukti, aku dah jumpa dengan Rasulullah SAW dalam kebun tu. Nabi SAW bagi tahu, sesiapa mengucap la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Jadi dengan suka gembira Abu Hurairah keluar mai daripada kebun tu. Fakana awwalu man laqitu Umar. Abu Hurairah kata, orang pertama sekali aku jumpa ialah Sayyidina Umar. Faqala ma hadzani na'lani ya Aba Hurairah. Sayyidina Umar kata, apa ini sepasang selipar ni Abu Hurairah? Faqultu hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah jawab kata, inilah sepasang selipar kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athani bihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam utus aku dengan membawa sepasang selipar ni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, man laqitu, sesiapa saja aku jumpa, yashhadu an la ilaha illallah, dia tu mengucap la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbuhu, dalam hatinya penuh dengan keyakinan dengan la ilaha illallah tu, tidak ada sedikit pun syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Basyartuhu bil jannati, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, boleh aku bagi tahu dia tu akan masuk syurga. Fadaraba Umar baina sadiyaya. Abu Hurairah kata, mendengar penyampaian daripada Abu Hurairah apa yang Rasulullah SAW pesan tu, tiba-tiba Sayyidina Umar pukul dia, pukul Abu Hurairah. Fakharartu li isti, Abu Hurairah kata, aku
terjatuh, kok belakang terlentang jatuh, jatuh dengan punggung, pukul kuat di dada, jadi jatuh. Sayyidina Umar kuat, dia bengking, garang sikit, sahabat mempunyai sifat jalal, kasar sikit, dia pukul. Bila pukul, Abu Hurairah dah jatuh ke belakang. Kemudian faqala irji ya Abu Hurairah. Sayyidina Umar kata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kau kembali, kembali kepada Rasulullah SAW. Maksudnya Sayyidina Umar tidak bagi Abu Hurairah mau bagi tahu kepada orang ramai, sesiapa ucap la ilaha illallah masuk syurga. Jadi itu bukan bermakna Sayyidina Umar ni menahan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu. Jangan kita salah faham, jangan sangka buruk dengan sahabat-sahabat. Jadi maksudnya Sayyidina Umar agak berbeza sikit dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia lembut hati, sifat jamali, dan dia mahu bagi kegembiraan kepada umat dia dengan berita gembira tu. Tapi Sayyidina Umar dia melihat keadaan orang ramai, kalaulah beritahu perkara seperti itu, orang ramai akan ringan dengan buat amal ibadat, dengan bergantung mengucap la ilaha illallah saja boleh masuk syurga ni. Mungkin orang ringan tidak berapa mau jaga sembahyang, nanti tinggal puasa pula, nanti suka-suka buat dosa pula. Jadi Sayyidina Umar bimbang keadaan tu. Itu merupakan satu ijtihad daripada Sayyidina Umar. Jadi dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar ni banyak perkara berlaku macam tu. Maksudnya cadangan ataupun kehendak daripada Sayyidina Umar banyak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga banyak perkara setuju dengan kehendak ataupun cadangan daripada Sayyidina Umar, seperti mana Sayyidina Umar pernah cadang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Ibrahim ni kalau jadikan tempat kita menuju sembahyang itu kan baik. Sayyidina Umar bagi cadangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan hendaklah kamu jadikan makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Jadi ada satu ketika Saudah, isteri yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekali kahwin iaitu Saudah. Saudah ni masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin umur dah 52 tahun. Tapi tubuh badan Saudah ni, Ummul Mukminin ni agak tubuh dia sedap dan tinggi orang Arab. Jadi Sayyidina Umar ketika tu dia ada hajat wanita-wanita muslimin ni duduk dengan hijab. Ketika tu hukum hijab ni masih tidak ada lagi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar dah bagi cadangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ummahatul mukminin ni pakai hijab, tutup. Jadi Nabi SAW tidak keluarkan lagi perintah, disebabkan tidak ada lagi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ketika Saudah pulang daripada masjid dalam keadaan gelap selepas subuh tu. Sayyidina Umar, suara dia, ya Saudah, aku cam kau ni Saudah. Jadi sengaja Sayyidina Umar buat begitu supaya Saudah pergi bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan risau, akan ambil berat supaya hijab ummahatul mukminin. Setelah berlaku peristiwa-peristiwa begitu, akhirnya turun ayatul hijab tu.
Jadi banyak cadangan-cadangan dan kehendak Sayyidina Umar untuk kebaikan dalam agama Islam ni banyak dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Cadangan-cadangan yang mana Sayyidina Umar bagi akhirnya jadi hukum dalam agama Islam, menepati cadangan daripada Sayyidina Umar dengan hukum yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut ulama, mengikut kata ulama, ada 15 perkara. Itu panggil muwafiqati umari, perbetulan ataupun penyesuaian cadangan oleh Sayyidina Umar dengan hukum ahkam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dalam istilah agama muwafiqati umari. Jadi begitu juga di sini pun Sayyidina Umar pukul dengan Abu Hurairah ni bukan dia mau menahan dia daripada utusan Rasulullah SAW terhadap Abu Hurairah, itu tidak. Ada beberapa hikmah yang Sayyidina Umar dapat memikirkan di situ, seperti mana memikirkan baik wanita-wanita muslimin, khususnya ummahatul mukminin, adakan hijab, begitulah. Jadi di sini pun begitu juga cadangan Sayyidina Umar ni awal sangat mau bagi tahu perkara seperti ini kepada orang ramai. Lama kelamaan orang ramai ni bergantung dengan kegembiraan ini, akhirnya mereka akan lalai daripada buat amal ibadat dan lain-lain perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku akan berlaku. Sebab itulah Sayyidina Umar larang Abu Hurairah, tapi memanglah Sayyidina Umar dia kasar. Larangan dia tidak kata kau jangan bagi tahu lagi, pulang dulu kepada Rasulullah SAW, tidak setakat mulut pang selalu. Jadi jatuh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah kata, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajhashtu bil bukai, aku terisak-isak dengan tangisan, maksudnya sambil menangis. Dia kena pukul Sayyidina Umar. Warakibani Umaru, dan Sayyidina Umar juga mengikuti aku. Wa iza huwa ala athari, sedang dia ada di belakang aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laka ya Aba Hurairah. Bila tiba balik di sisi Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, wahai Abu Hurairah, apa terjadi pulang cepat ni, nampak dalam keadaan menangis terisak-isak ni? Qultu, Abu Hurairah jawab kata, laqitu Umar, saya keluar daripada sini mau bagi tahu berita gembira kepada orang ramai, tiba-tiba saya jumpa dengan Sayyidina Umar. Fakhbartuhu, pertama sekali saya bagi tahu dia billazi ba'astani bihi, dengan berita yang engkau utuskan saya dengan berita tu. Saya bagi tahu, fadaraba baina sadiyaya, Umar pukul saya di atas dada saya, darbatan, sekali sahaja pukul. Kharartu li isti, saya jatuh ke belakang, saya terlentang jatuh. Faqala irji, terus Sayyidina Umar kata kembali kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta, apakah tanggungan engkau terhadap kelakuan engkau yang engkau dah lakukan itu? Maksudnya apa terjadi sampai begitu pukul dengan Abu Hurairah tu? Qala ya Rasulullah, Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, korban ibu saya, ayahku dan ibuku. Aba'asta Aba Hurairah bina'laika, adakah benar engkau utus Abu Hurairah tu, hantar Abu Hurairah sekali dengan membawa sepasang selipat engkau dan pesan, man laqiya yashhadu an la ilaha illallah,
jumpa siapa sahaja yang mengucap la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu, dengan penuh keyakinan dalam hati dia, basyarahu bil jannati, boleh dia tu beritahu berita gembira kepada orang tu dengan masuknya syurga. Qala na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata ya. Qala Sayyidina Umar kata fala taf'al, tolong jangan buat begitu lagi. Bukan kata dia larang kerana Nabi, jangan kau buat begitu, tak baik, tak bagus. Bapa suruh Abu Hurairah begitu, tidak begitu. Maknanya kita terjemah baik-baiklah, fala taf'al, minta-minta jangan lagi lah begitu. Tujuannya dia kata apa? Fa inni akhsha, dia menzahirkan hajat dia. Tujuan dia tidak mau bagi tahu lagi kegembiraan seperti itu adalah dia bagi tahu kepada Rasulullah SAW, fa inni akhsha, saya bimbang, ayyattakilan nasu 'alaiha, orang ramai dengar berita gembira ini, mereka bergantung dengan berita gembira ini, mereka akan tinggalkan buat amal ibadat tu. Jadi fakhallihim ya'malun, minta Rasulullah SAW biarkan mereka buat dulu amal ibadat tu, kemudian daripada tu mau bagi tahu berita gembira ni, tak apalah, sekarang ni tolong jangan lagi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terima cadangan daripada Sayyidina Umar tu. Tidak kata Sayyidina Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan Sayyidina Umar, kata kau ni mau lebih pada aku ke? Aku ni Nabi, aku Rasul, arahan aku kau pula mau batalkan. Tidak macam tu. Jadi Nabi SAW pun dah faham cadangan yang baik daripada Sayyidina Umar. Lagipun banyak perkara berlaku, begitu cadangan-cadangan Sayyidina Umar ni diterima. Rasulullah SAW terima, Allah Subhanahu wa ta'ala juga perkenan, akhirnya turun hukum-hukum sampai 15 hukum menepati dengan cadangan ataupun kehendak daripada Sayyidina Umar, dah bagi cadangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhallihim, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakhallihim, kalau begitu tak apalah, biarkan mereka buat amal ibadat dulu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan daripada Sayyidina Umar tu. Jadi daripada kisah ni kita dapat tahu, orang mengucap la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, keyakinan, tanpa mencampuri dengan kufur syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk syurga. Walaupun begitu, setelah mengucap la ilaha illallah tu perlu turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga perlu meninggalkan larangan daripada Allah. Kalaulah mencukupi dengan hanya mengucap la ilaha illallah, tidak perlu buat amal ibadat, cadangan Sayyidina Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terima. Nabi SAW akan bagi tahu, tak mengapa, bagi tahu sahaja. Tidak begitu. Maknanya kita perlu faham, bila kita jumpa hadis-hadis seperti itu, kita tak boleh faham dengan hanya memegang satu hadis saja. Ada lagi hadis-hadis lain yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan amalan-amalan fardu ke atas orang dah mengucap la ilaha illallah, dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul masih ada banyak di atas orang dah mengucap la ilaha illallah tu. Jadi kita perlu ambil kira semua hadis tu. Jadi maksudnya setelah mengucap la ilaha illallah, ada kewajipan-kewajipan mesti tunaikan, dan larangan-larangan daripada Allah dan Rasul mesti tinggalkan. Di situlah di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat keputusan untuk masukkan kita ke dalam syurga.
Boleh lagi ke? Boleh tak? Cukup dah. Satu lagi. Ya, insyaAllah. Wa'an Mu'adz bin Jabal. Hadis ni berkaitan dengan kunci masuk syurga. Wa'an Mu'adz bin Jabal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci-kunci syurga ialah penyaksian, mengucap pengakuan la ilaha illallah. Jadi mengucap la ilaha illallah ni itu bagaikan kunci untuk masuk syurga. Jadi bila dah ada kunci, mudah kita masuk syurga. Tapi di situ juga perlu kita faham, kunci ni dia ada gigi-gigi dia, kan? Kalau cuba kita pergi tengok kedai buat apa kunci, dia ada batang-batang dia, kan? Belum dia buat gigi, batang biasa begitu. Kita pergi bagi mangga kita yang kita hilang anak kunci misal, ambil batang anak kunci tu masuk, bolehkah? Tak boleh. Dia kena buat gigi biar padan masuk, baru boleh buka. Jadi muhaddisin ulama bagi tahu, dengan hanya kita ada anak kunci saja, la ilaha illallah saja, tidak memadai lagi. Tapi memang ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang dah mengucap la ilaha illallah, tinggal kufur syirik ni, Allah dah janji akan bagi masuk syurga. Tapi perlu lagi di situ kita buat amal ibadat, tinggalkan larangan-larangan daripada Allah dan Rasul. Itu semua perintah daripada Allah dan larangan daripada Allah dan Rasul ni merupakan gigi-gigi pada anak kunci itu. Kalau tidak ada ibadat terhadap Allah dan tidak ada peninggalan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, seolah-olah gigi yang tidak cukup. Dia punya gigi susah sikit mau buka. Maksudnya nak masuk syurga terus tak boleh lagi. Mungkin masuk neraka dulu, selesaikan azab di neraka, kemudian masuk syurga, ataupun Allah ampun dia masukkan syurga terus. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting bagi kita, kita jangan harap dengan iman satu sahaja. Kita jangan harap, jangan ingat kita ni orang mukmin muslim, kita dah beriman, mengucap dua kalimah syahadah, jadi dah cukup. Kita lalai buat amal ibadat, ataupun kita tidak menjauhi diri daripada dosa-dosa. Jangan kita dosana begitu. Yang penting bagi kita, kita turut perintah-perintah Allah dan tinggal larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kita akan dapat kejayaan yang sebenar. Boleh kita dapat kejayaan maksudnya bila kita dapat masuk syurga, itu kejayaan. Kejayaan sebenar ni terus dapat masuk syurga. Jadi orang-orang yang mempunyai iman yang kuat, iman yang sempurna, dan juga dapat menuruti segala arahan Allah dan dapat meninggalkan segala larangan Allah, orang-orang muttaqi yang ada pada peringkat tertinggi, mereka itulah akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Jadi kita usaha supaya kita juga masuk di kalangan orang-orang mukmin yang mempunyai iman sempurna, dan ada iman kita ni pada tahap tertinggi, mudah untuk masuk syurga tanpa kita masuk ke dalam neraka. Usaha buat amal ibadat, yang penting sekali minta di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya ampun dosa-dosa kita,
dan supaya Allah bagi taufik meningkatkan amal ibadat kita. Dengan itulah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah kita akan dapat masuk syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita semua supaya kita dapat tunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dapat menjauhi daripada kesemua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.